Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya, Dr. Jennery Amir. Salah satu daripada sektor yang amat penting bagi sebuah negeri atau negara ialah sektor pengangkutan. Kerana sektor pengangkutan merupakan nadi dunia ekonomi. Bayangkan dunia dan kehidupan tanpa pengangkutan. Sesungguhnya, sektor pengangkutan merupakan sektor yang amat penting yang memberi kesan langsung terhadap politik, ekonomi, sosial dan budaya. Persiarangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari telah menyatakan pentingnya sektor pengangkutan untuk pertumbuhan ekonomi Sarawak. Jadi, melangkah ke hadapan, beliau menekankan sektor ini akan diberi penekanan untuk Sarawak menuju 2030. Jadi, untuk memperkatakan isu ini dengan lebih lanjut lagi, bersama-sama kita pada kali ini ialah Dr. Nozaimah Ubaidillah, iaitu ahli ekonomi daripada Universiti Malaysia Sarawak, juga yang telah mengikuti kajian pengangkutan di University of Leeds. Terima kasih Dr. Nozaimah kerana sudi bersama-sama kami pada kali ini. Jadi dapat Dr. Nozaimah huraikan ataupun takrifkan sedikit untuk pengetahuan umum apabila kita menyebut tentang pengangkutan itu, apa sebenarnya? Secara amnya, pengangkutan ini terdiri daripada pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Pengangkutan udara seperti biasa kita lihat airports, lapangan terbang dan juga kapal terbang. Itu biasa. Okay, dan pengangkutan air di Sarawak secara khususnya adalah yang paling dekat penambang, menghubungkan kita dari satu kawasan ke suatu kawasan, manakala selain itu kita dapat servis feri, dan selain daripada itu adalah pengangkutan darat. Apakah pengangkutan darat? Pengangkutan darat adalah pengangkutan utama di Sarawak. Okay. Mengikut statistik dari Department of Statistics Malaysia, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 1980 hingga 2019 dari jumlah kenderaan persendirian. Okay, ini menunjukkan bahawa kita mempunyai kebergantungan tinggi kepada pengangkutan darat, khususnya kenderaan persendirian. Selain daripada kenderaan persendirian itu juga terdapat jenis pengangkutan lain seperti public bus, iaitu bas awam. Okay, dan selain daripada itu, yang tengah meningkat naik sekarang ini adalah ride sharing. Okay, memandangkan orang-orang Sarawak, kita sangat gemar private based vehicle, iaitu kenderaan persendirian. Okay, bagi mereka yang tiada kenderaan, mereka akan opt kepada ride sharing services, iaitu Grab dan sewaktu dengannya. Kerana bagi mereka, to be honest, sekarang ni keadaan public transport di Sarawak adalah tidak begitu memuaskan keadaan semasa. Baik. Sarawak ini luasnya sebesar Semenanjung, tolak Perlis, dengan penduduk 2.8 juta. Apa agaknya cabaran dari segi usaha untuk membangunkan sektor pengangkutan di Sarawak? Pelbagai cabaran dan halangan ataupun weaknesses dalam sistem pengangkutan kita sekarang. Okay, seperti yang saya cakap tadi, kita mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi kepada kenderaan persendirian. Kenapa? Ini adalah disebabkan kita tidak mempunyai prasarana atau infrastruktur pengangkutan awam yang memuaskan, contohnya bas. Okay? Disebabkan itu, apabila terdapat banyak kenderaan persendirian, contohnya kereta dan juga motosikal, maka ini menyebabkan banyak masalah. Masalah-masalah yang muncul, terutamanya saya bercakap ni adalah dari sudut pengangkutan di kawasan bandar. Okay? Masalah-masalah tersebut adalah masalah kesesakan lalu lintas kerana kebergantungan yang tinggi terhadap private based vehicle ini, kereta dan juga motosikal. Okay, apabila terdapat banyak kenderaan, sudah semestinya ada masalah kesesakan lalu lintas. Yang kita boleh lihat sekarang adalah di
dari Kuching ke Kota Semarahan. Memandangkan Dr. Jeniri biasa di Semarahan kan. Kita boleh lihat. Begitu sesak. Saya biasa bertolak jam 6 pagi untuk bertolak dari rumah di Putrajaya untuk mengelak kesesakan dan balik. Memang sesak sampai 2 jam kadang-kadang. Jadi bagaimana doktor melihat ini? Masalah itu sangat meruncingkan. Jika dibiarkan, ia akan menyebabkan masalah lain seperti masalah pencemaran alam sekitar dan kemungkinan masalah keselamatan di jalan raya. Contohnya kemalangan dan sewaktu dengannya. Sebelum ni kita boleh lihat keadaan sistem pengangkutan kita yang tidak memuaskan ataupun bermasalah. Kenapa masalah ni terjadi? Ini adalah kerana masalah antara stakeholders, satu stakeholders dengan stakeholders yang lain, dan masalah untuk kita memahami permintaan dan juga penawaran. Dengan adanya Ministry of Transport ini, kita boleh menangani bukan keseluruhan permasalahan ini, tapi we can synergize permasalahan ini dan juga collaborate, iaitu berkolaborasi antara satu stakeholders dengan stakeholders yang lain, memahami isu sebenar dalam pengangkutan dan come out dengan solusi-solusi dan polisi serta recommendation yang bersesuaian dengan masalah semasa dengan isu pengangkutan tersebut. Jadi ini suatu yang menarik dan saya fikir dengan adanya kementerian ini seperti yang doktor perkatakan, kita akan dapat tangani isu berkaitan dengan masalah pengangkutan di Sarawak dan kita kupas lebih lanjut tentang isu dan masalah yang doktor sebutkan selepas rehat. Jumpa lagi selepas ini. Baik, sebelum berehat tadi kita bercakap tentang soal sektor dan isu pengangkutan di Sarawak. Apa masalah dari segi pengangkutan di Sarawak yang kita hadapi ketika ini, doktor? Okey. Masalah yang paling utama sekarang ini di Sarawak adalah yang saya cakap tadi, apabila kita terlalu bergantung kepada kenderaan persendirian. Dan kenapa itu? Itu adalah disebabkan oleh sistem pengangkutan awam kita yang tidak memuaskan. Apa yang tidak memuaskan mengenai sistem pengangkutan awam kita? Kita boleh lihat masalah-masalah yang sedia ada adalah keadaan bas awam tersebut. Keadaan bas awam tersebut adalah beberapa ataupun segelintir bas awam itu adalah daif, tidak membantu. Contohnya bagi golongan-golongan yang disadvantage, contohnya OKU, dan juga ia tidak mempunyai route serta schedule iaitu jadual yang memenuhi route tersebut. Maka jika kita duduk di satu stesen bas, kita boleh duduk di sana for many hours dan tak ada bas yang datang. Tapi saya tidak bercakap referring kepada semua bus station ataupun bus stop di Sarawak, tapi sebahagian besarnya. Baik, apa kalau kita menggunakan penanda aras sistem pengangkutan di negara maju? Bagaimana doktor dah belajar di UK, telah banyak melawat negara lain. Apa yang menarik doktor berkaitan dengan sistem pengangkutan di negara luar yang mungkin kita dapat pelajari dan juga mungkin dapat kongsi juga apa yang doktor telah pelajari di peringkat PhD. Apa yang menarik mengenai pengangkutan di negara luar adalah ia adalah gabungan teknologi semasa. Contohnya, jika kita lihat pengangkutan awam kita sekarang ini, saya tidak merujuk kepada ART kerana itu adalah teknologi akan datang. Tapi jika kita merujuk kepada public bus, iaitu bas awam kita sekarang, adalah sukar untuk kita catch up dengan bas-bas tersebut. Kenapa? Kerana ia tidak mempunyai teknologi, real-time teknologi di mana kita boleh menggunakan contohnya handphone kita untuk detect the next bus coming, dan dari handphone kita boleh membuat pembayaran bagi bas tersebut. Dan kita boleh melihat jadual bas secara real time di dalam handphone kita serta mempunyai GPS track location pada handphone. Bagi saya adalah sangat penting untuk kita melihat di negara membangun teknologi yang mereka gunakan, kerana jika kita mahu ke depan, kita harus mengambil
sudut positif dari negara-negara tersebut. Ada negara boleh jadikan sebagai contoh? Okey. Antara negara-negara contoh adalah bagi saya adalah negara UK kerana mungkin saya tinggal di sana dulu. Jadi ada satu app tu dia boleh detect the nearest bus coming. Okey. So maksudnya kita bukan hanya tunggu satu bas tu datang, tapi jika kita berada di suatu lokasi dia akan detect bas dari manakah datang ataupun route manakah yang paling cepat untuk kita sampai ke destinasi dan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Baik, cakap tentang kesesakan lalu lintas, pada awal tadi doktor ada menyentuh tentang bagaimana kita berdepan dengan masalah dari Kuching ke Semarahan. Jadi kerajaan telah umumkan untuk laksanakan ART berbanding dengan LRT yang diumumkan sebelum ini. Apa agaknya kelebihan ART ini dengan LRT? Pertama sekali saya ingin secara ringkasnya menerangkan apa itu ART. ART adalah Autonomous Rail Transit System. Okay, ART di sini adalah ia dari teknologi yang berasal daripada China. Okay, dan ART itself adalah railless. Di mana, di negara mana dah guna ART itu? Di China. Okay. So far yang saya dengar, dari berita-berita yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, yang saya dengar adalah dari China. Dan in other words, ia juga dikenali sebagai railless guided bus system. Ia adalah kombinasi. Kita boleh lihat di kombinasi antara bus, antara train dan juga tram. Okay, tram tu kita biasa lihat di Melbourne, Australia. Okay, dia adalah kombinasi antara tiga tu dan unlike tidak seperti LRT yang ada di kota-kota besar seperti di Kuala Lumpur, ART tu dia bergerak di atas jalan raya yang sedia ada. Maksudnya dia railless. Kita tidak perlu invest untuk rail tersebut. Jadi lebih murah? Ya. Dalam arti kata lain, jika dibandingkan antara ART dan LRT, kos untuk ART, kos pembangunan dan juga kos penyelenggaraan bagi ART adalah 1/3 daripada kos LRT dari sudut itu. Dan juga ART ini besar kemungkinan akan menggunakan antara teknologi elektrik, tenaga elektrik ataupun tenaga hidrogen. Dan tenaga hidrogen ini seperti yang telah dikupas oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, beliau telah menyatakan bahawa Sarawak mempunyai minat untuk melabur dalam teknologi ataupun tenaga hidrogen. Adakah ini satu langkah wajar kerana ada pihak yang mengkritik usaha yang cuba dilakukan oleh kerajaan negeri ini? Bagaimana melangkah ke depan melihat 20, 50 tahun atau malah 100 tahun ke depan? Adakah langkah ini suatu yang tepat? Bagi saya, itu adalah suatu langkah yang tepat kerana first and foremost, kita harus melihat keadaan ekonomi semasa. Dan saya tahu pada masa sekarang, kita mempunyai masalah pengangkutan. Dan masalah pengangkutan itu, dia saling berkait antara satu sektor dengan sektor yang lain. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita akan keterbelakang dan ini akan mempengaruhi dari sudut pengangkutan, dari sudut ekonomi, aktiviti ekonomi, servis sektor dan lain-lain. Baik, selain daripada ART, apa lagi langkah lain yang patut diambil oleh kerajaan negeri Sarawak untuk tangani masalah kesesakan di bandaraya dan bandar di Sarawak ini, khususnya Kuching Semarahan? Adakah misalnya lampu isyarat pintar itu dapat selesaikan masalah ataupun kita perlu bina lagi jalan raya lain, jalan raya alternatif lain seperti yang direncanakan oleh kerajaan? Kerajaan negeri sekarang mempunyai pelbagai inisiatif untuk membangunkan pelbagai rute jalan raya antara Kuching dan juga Semarahan. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai smart traffic. Tetapi smart traffic itu dia hanya jika tak salah kita mempunyai 40 smart traffic terminals tapi di Kuching. Okay, saya berpendapat jika kita mampu meningkatkan jumlah smart traffic tu, mungkin masalah itu Baik, akan itu menarik sekali Doktor, dan kita dihandle. bincang dan perkatakan lebih lanjut selepas rehat. Kembali selepas ini.
Anda masih bersama kami dalam 2030, juga bersama dengan kita ialah Dr. Nur Zaimah Ubaidillah, pakar dalam bidang ekonomi pengangkutan. Tadi sebelum rehat, Doktor, kita menyentuh tentang lampu isyarat pintar ini. Dapat Doktor huraikan lebih lanjut lagi? Ya. Saya berpendapat jika kita mempunyai lebih banyak lampu isyarat pintar ataupun smart traffic ini, mungkin ia akan mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Ini kerana smart traffic tersebut hanya terdapat sebanyak 40 traffic junction di bahagian Kuching. Tapi jika kita memperbanyakkan lagi smart traffic itu, besar kemungkinan ia akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan ia akan juga monitor keselamatan lalu lintas di Kuching Samarahan ini. Selain daripada itu adalah pembinaan alternatif road. Jalan alternatif. Ya, Kuching Samarahan. Dengan adanya pembinaan jalan alternatif tersebut, ini akan mengurangkan kebergantungan kepada satu road jalan raya. Maka ini akan mempelbagaikan laluan bagi pemandu-pemandu di Kuching Samarahan. Selain daripada itu adalah pembinaan jambatan ke Samarahan. Ke seberang Sungai Sarawak lagi. Ya. Jadi maksudnya kita ada berapa jambatan. Apa kebaikan dengan adanya jambatan alternatif, jambatan baru ini? Kebaikannya ia mengurangkan travel time. Mengurangkan travel time untuk pemandu atau seseorang itu bergerak dari satu tempat ke suatu tempat dan pada masa yang sama ia mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan yang Baik, Doktor, seorang pakar dalam bidang ekonomi pengangkutan. Selain daripada cuba tangani isu kesesakan lalu lintas, apa lagi kesan limpahan lain? Mungkin dari segi ekonomi, dari segi hal tanah dan sebagainya? Untuk yang kita sebut tadi, jalan alternatif dan sebagainya lagi tadi. Ya, saya berpendapat jika kita mempunyai ataupun kita membangunkan laluan alternatif dan juga jambatan di suatu kawasan, walaupun dari satu sudut kita lihat ia mengurangkan kesesakan lalu lintas, tapi dari sudut lain kita boleh lihat ia boleh mengembangkan ekonomi di kawasan setempat itu. Contohnya sebelum tu kawasan tu tiada pembangunan, tapi dengan adanya laluan alternatif tersebut atau jambatan tersebut, developer akan mula membina rumah-rumah, shop houses dan orang akan mula beroperasi ataupun menjalankan perniagaan atau aktiviti ekonomi di kawasan tersebut. Dan saya rasa itu penting kerana sekarang kita mahu memajukan Sarawak secara menyeluruh, dan jika kita mampu untuk membuka ekonomi suatu tempat, itu adalah satu perkara yang baik untuk ekonomi kita. Ada tak kesan dari segi alam sekitar? Kesan ataupun isu alam sekitar. Untuk keadaan semasa, saya bercakap mengenai keadaan semasa, kebergantungan yang tinggi kepada kenderaan persendirian ini menyebabkan masalah, bukan saja masalah kesesakan tetapi masalah alam sekitar. Kerana kita menggunakan fossil fuel untuk menggerakkan kenderaan kita. Tetapi jika kita menggunakan renewable energy, ini soal hidrogen yang di Sarawak ini perkenalkan satu negeri di Malaysia. Apa komen doktor sebagai pakar dalam bidang ini? Penggunaan hidrogen ni, bas dan sebagainya. Adakah kita perlu galakkan? Tenaga hidrogen ni terdapat 3 jenis tenaga hidrogen utama. Kita ada grey hydrogen, green hydrogen dan juga blue hydrogen. Boleh huraikan apa maksudnya semua ini? Ya. Jadi grey hydrogen itu adalah sejenis tenaga yang mempunyai carbon emission dan tidak dapat di reuse. Tetapi bagi blue hydrogen itu ia sejenis hydrogen yang mempunyai carbon emission yang boleh di store dan juga di reuse. Tapi yang paling selamat adalah green hydrogen, di mana kita menghasilkannya melalui renewable resources, dan ia tidak menghasilkan carbon emission berbanding grey dan juga blue hydrogen. Dan Sarawak mampu menghasilkan green dan juga blue hydrogen. Bagi saya, jika kita mampu untuk menggunakan
hydrogen energy bagi menjanakan tenaga untuk bas ataupun ART itu memberikan kita upper hand dari sudut ekonomi. Kita tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada negara luar untuk mendapatkan tenaga untuk menjana sistem pengangkutan kita. Ada model tak negara lain di luar yang gunakan tenaga hidrogen ni? Tenaga hidrogen ini kita boleh lihat dia mempunyai trend yang menaik. Tapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Malaysia dikira agak kita berada di infant stage. Tetapi pada tahun lepas, iaitu tahun 2019, Sarawak telah menjadi negara pertama di Asia Tenggara untuk menghasilkan hydrogen production plant. Okay, sebelum ni kita boleh lihat, yang saya lihat terdapat gerakan untuk mencubakan diri dalam hydrogen energy di South Korea. Okay, dan saya pasti negara-negara maju lain adalah sedang bergerak ke arah itu kerana ia menghasilkan energi ataupun sumber tenaga yang bersih, green dan juga renewable. Jadi ini adalah bagus untuk memastikan kelestarian alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Dan masa potensi untuk hidrogen ini, subah hidrogen 20-30 tahun ke depan bagaimana? Pendapat saya, sekarang ni kita berada di infant stage. Tapi tidak mustahil bagi negeri Sarawak menjadi pengeksport utama Asia, penghasil ataupun ekspor utama Asia. Malah ada sebuah syarikat dari Jepun yang akan melabur di Bintulu dari segi ini. Bagaimana doktor melihat itu? Saya melihat itu sebagai satu opportunity ataupun peluang bagi negara kita untuk tidak rely ataupun bergantung kepada energi yang sedia ada, contohnya petroleum. Okay, why not kita invest kepada tenaga-tenaga baru bagi kita lah, kerana ia menjanjikan banyak potensi atau faedah yang positif berbanding dengan tenaga yang... Baik, awal tadi saya telah menyebut tentang inisiatif Kerajaan Sarawak seperti diumumkan oleh Ketua Menteri di DUN baru-baru ini. Dan ini merupakan satu langkah konkret ke hadapan untuk memastikan kita dapat memacu ekonomi Sarawak ke hadapan sesuai dengan usaha untuk mencapai Sarawak maju menjelang 2030. Jadi untuk memperkatakan perkara ini lebih lanjut, saya akan tanya doktor selepas rehat. Baik. Baik. Kerajaan negeri telah berusaha mengambil inisiatif untuk menaik taraf sektor pengangkutan. Jadi doktor, menyebut tentang usaha untuk menaik taraf sektor pengangkutan dan secara khusus apa kesannya dari segi pelaburan dulu saya nak tanya. Okey. Saya berpendapat jika kita nak melabur di suatu tempat tu, kita kena lihat sistem pengangkutan. Kenapa? Kerana jika negara tersebut mempunyai sistem pengangkutan yang efisien, excellent, of course ia akan memudahkan dari sudut logistik pengangkutan bagi barang-barang yang dilaburkan. Tapi commodities atau goods and services itu bergantung kepada apakah jenis pelaburan tersebut. Okey, jika kita mempunyai sistem pengangkutan yang baik, ia memberi cerminan yang positif kepada pelabur dari luar dan menunjukkan bahawa kita adalah sebuah negeri yang mempunyai kondusif dan juga favorable surrounding ataupun dari sudut pengangkutan. Dan juga selain daripada itu, ia menunjukkan bahawa kita ada potensi untuk market accessibility dan juga productivity untuk goods and services yang dilabur oleh syarikat luar ataupun pelabur asing. Baik, kerajaan juga mengumumkan membina lapangan terbang kecil di beberapa tempat di Sarawak ini untuk memudahkan para petani untuk mengangkut atau menghantar hasil pertanian mereka ke tempat itu dan seterusnya mengangkutnya ke luar negara. Jadi apa agaknya kesan dari segi itu atau kebaikannya? Sebelum ni saya juga terlibat dalam beberapa projek di kawasan luar bandar, contohnya di Matu dan sewaktu dengannya. Dan saya akui di kawasan luar bandar ramai, walaupun terdapat
potensi yang besar, tapi terdapat banyak rural urban migration. Kenapa perkara tersebut terjadi? Kerana mereka merasakan bahawa pasaran dia limit ke tempat tersebut. Tapi jika dengan adanya kemudahan-kemudahan, contohnya pembinaan lapangan terbang baru, ini akan memudahkan mereka untuk transport goods and services mereka dari satu tempat ke suatu tempat yang lain tanpa bergantung kepada lapangan terbang utama, contohnya di Sibu ataupun di Kuching. Instead, itu akan mengurangkan lagi kos pengangkutan ataupun masa untuk pengangkutan, dan mereka akan rasa lebih dekat dan reluctant untuk berpindah ke kawasan lain yang lebih maju. Baik, tadi saya nak tanya juga tentang sistem pengangkutan dan kesannya terhadap sektor pelancongan, dan Sarawak nak menyasarkan 5 juta pelancong dan disebabkan oleh COVID ini kita bermasalah. Jadi apa agaknya, bagaimana sektor pelancongan yang efisien, yang baik ini dapat memberi kesan positif dari segi usaha untuk merancakkan sektor pelancongan di Sarawak ni? Bagi saya, sistem pengangkutan yang efisien adalah sangat penting. Okay, dari sudut pelancongan atau tourism, apa yang kita lihat sebagai seorang pelancong? Bagi saya, kita lihat dari sudut travel time, travel cost and reliability. 3 sudut ini pada masa ni kita berada di keadaan yang sangat tidak memuaskan. Okey. Ya. Sebab Contohnya baru-baru ni, bukan baru-baru ni, tahun lepas ataupun awal tahun ni saya ada berjumpa dengan beberapa orang pelancong dari luar negara. Jadi saya sempat bertanyalah keadaan mengapa mereka nak melancong ke Sarawak. Sarawak semestinya kaya dengan alam semula jadi. Jadi saya tanya bagaimana sistem pengangkutan di negara kita. So dia cakap dia cuba untuk commute dengan menggunakan public bus, tapi end up tak ke mana. Jadi itu masalah bagi orang luar. Tambahan lagi mereka bergantung kepada kenderaan persendirian, iaitu secara menyewa dan juga ride sharing service, which is quite costly lah jika dibandingkan jika kita mempunyai sistem pengangkutan yang efisien. Itu akan mengurangkan travel time, ia akan jadi lebih murah dan ia akan memudahkan mereka untuk commute dari satu tempat ke suatu tempat. Baik, salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian, disepadukan dengan sistem pengangkutan adalah soal inisiatif teknologi. Bagaimana teknologi ini dapat membantu ataupun dapat diserapkan, disepadukan dalam sektor pengangkutan, Doktor? Okey. Mungkin saya ada sebut tadi dengan penggunaan teknologi, contohnya tadi saya ada sebut mengenai smart traffic. Ada tak aspek-aspek lain yang dapat? Yes. Okey, selain daripada tu adalah dengan menggunakan, contohnya apa yang kita ada sekarang ni, kita ada Sarawak Pay. Sarawak Pay itu membolehkan untuk kita membuat pembayaran secara cashless, real time dan di mana saja kita berada. Selain daripada tu, saya rasa memandangkan kita hanya menggunakan handphone, adalah mudah bagi kita untuk detect di mana kita berada dan apakah lokasi seterusnya yang kita ingin pergi. Selain daripada itu juga, application yang berkaitan adalah sangat diperlukan. Contohnya jika kita hendak menggunakan pengangkutan air. Jika kita mempunyai app, saya rasa mungkin kerajaan negeri sedang dalam proses untuk membangunkan, sepatutnya ataupun dalam proses untuk membangunkan app tersebut. Ini akan memudahkan bagi pengguna-pengguna pengangkutan air, contohnya feri ataupun yang relevan dengannya. Baik, sebenarnya kerajaan negeri ada plan induk, master plan pengangkutan. Jadi sebagai pakar, apa harapan dan sepatutnya harus doktor nak lihat dalam plan induk pengangkutan Sarawak itu? Okey. Bagi saya, paling penting adalah sekarang ni kita bergerak ke arah teknologi ART. Saya nak lihat kita mempunyai sistem yang efisien dan juga kita harus menggunakan teknologi dan juga sumber tenaga yang renewable untuk memastikan kelestarian masa hadapan.
Dan bagi saya adalah penting untuk kerajaan negeri untuk mendapatkan data-data pengangkutan. Kerana sekarang ni bagi saya, sebab saya telah melakukan banyak kajian dalam pengangkutan, kita masih terkebelakang dari sudut data collection untuk pengangkutan. Kita tiada transport based survey seperti negara maju yang lain. ya, jadi agak susah untuk kita come up with the master plan jika kita tidak mempunyai survey khas mengenai pengangkutan. Baik, jadi sektor pengangkutan ini suatu sektor yang amat penting, merupakan nadi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Jadi melangkah ke hadapan, kita tidak ada pilihan lain melainkan perlu menyuntik dana yang lebih besar untuk memastikan sistem pengangkutan kita dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dari segi kemodanan dan kelancaran sistem pengangkutan. Jadi hingga berjumpa lagi minggu depan. Salam hormat.